Okey, Assalamualaikum. Untuk kali ni cikgu ingin terangkan tajuk ruang. Okey, kita spesifik sikit untuk tajuk perimeter sahaja dulu. Sebelum tu cikgu nak awak tonton video ini. Lily sedang menyediakan spanduk untuk hari sukan di sekolahnya. Lily ada 5 keping kad pelbagai bentuk. Dia ada sekeping kad segi 4 sama, sekeping kad segi 4 tepat dan 3 keping kad segi 3. Kad segi 4 sama mempunyai 4 sisi yang sama panjang, manakala kad segi 4 tepat mempunyai panjang dan lebar yang berbeza. Lily ada 3 keping kad segitiga yang berbeza saiz. Sekeping kad mempunyai sisi-sisi yang tidak sama panjang. Kad kedua adalah segitiga sama kaki yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Kad terakhir adalah segitiga sama sisi di mana semua sisi sama panjang. Lily menggabungkan kad segi 4 sama dengan sisi 10 cm, kad segi 4 tepat dengan panjang 40 cm dan lebar 15 cm dan kad segitiga sama sisi dengan sisi 15 cm untuk membuat spanduk bagi acara tersebut. Jika Lily ingin memasang ribbon di sepanjang garis luar spanduk tersebut, berapakah panjang ribbon yang diperlukan? Panjang ribbon adalah sama dengan perimeter spanduk. Mari kita hitung perimeter spanduk tersebut. Pertama sekali, mari kita namakan buju-buju pada spanduk dalam urutan. Kita hanya perlu menambahkan panjang ke semua sisi bentuk yang disambungkan untuk mendapatkan perimeter. Bagaimana dengan panjang IH? Kita ketahui bahawa panjang AB ialah 40 cm, iaitu bersamaan dengan panjang IH tambah HE tambah ED. Oleh itu, kita dapat menolak panjang yang diketahui daripada 40 cm. Kita mendapat panjang IH sebagai 15 cm. Jangan tambahkan panjang sisi-sisi yang bertindih untuk perimeter bentuk gabungan tersebut. Maka, kita tidak memerlukan panjang sisi BD dan EH. Perimeter spanduk adalah bersamaan dengan jumlah panjang semua sisi bentuk yang bersambung tersebut. Lily perlu membeli selai ribbon sepanjang 145 cm untuk menghias spanduk tersebut. Okey, boleh faham tak? Okey, tadi adalah video secara ringkas tentang cara nak mengira perimeter bagi gabungan bentuk. Okey, sekarang kita lihat buku teks. Okey, lihat buku teks muka surat 207 ataupun tengok paparan cikgu. Okey, perimeter. Untuk tahun 5, kita akan belajar untuk gabungan ni. Okey, apa maksud gabungan? Gabungan ni maksudnya dia cantuman untuk 2 ataupun lebih bentuk. Kalau awak tengok dekat contoh kat sini, okey, yang murid lelaki ni pegang, lihat bentuk A dengan B ni bercantum. Manakala yang C dengan D ni dia tak bercantum. Jadi bila yang tidak bercantum, ni kita tak kirakan dia sebagai gabungan. Tetapi bentuk yang terasing. Okey? Okey, sebelum tu kita lihat apa maksud perimeter. Perimeter ialah ukur keliling sesebuah bentuk. Senang, bahasa senang dia awak lihat perimeter bermula dengan huruf P. P. P mewakili pagar. Awak ingat perimeter tu ialah pagar. Kalau pagar, pagar dia macam mana? Pagar haruslah mengelilingi. Okey, contoh paparan buku teks ni. Kalau pagar dia apa? Yang mengelilingi. Okey, sekeliling.
Okey, dia kenalah surrounding, tu masuk pagar. Okey, awak lihat contoh yang bahagian bawah ni. Yang ni, dia bagi bentuk A dengan B. Jadi kalau perimeter dia, kita akan kira sini, sini, sini dan sini. Okey, kita tak ambil ni ukuran yang gabungan dia dekat tengah-tengah ni. Kenapa? Sebab yang ni dah bukan dikira pagar dah. Yang ni dinding antara dua bentuk. Kalau pagar, dia hanya yang kat luar ni je. Okey? Itulah masuk perimeter. Okey, kita lihat muka surat seterusnya. Okey, kita lihat contoh. Dia bagi dua bentuk, segi empat sama dan segi empat tepat. Okey, berapakah perimeter? Nampak kan yang anak panah warna merah ni. Dia keliling, pagar keliling. Kita tak kira panjang yang ni, SR yang tengah-tengah ni. Sebab dia duduk dekat dalam. Kalau pagar, dia hanya kira yang di luar sahaja. Okey? Okey, kalau tengok contoh, dia tambah semua. 6 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 20 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Okey. Kalau perimeter, cara penulisan dia awak kena buat tambah semua sisi. Tak boleh buat darab. Contoh, saya nak cara senang ni cikgu. Okey, dia pun buat macam ni. 6 darab 2. 9 ada 4 ada 2 juga. Okey, 4 darab 2. Dia buat operasi darab. Ni macam ni. 6 ada 3 kan, dia pun buat 6 darab 3. Tak boleh. Kalau perimeter, kita kena tunjukkan jalan kira dia satu persatu dengan operasi tambah. Okey? Kalau tak nanti salah. Dah tambah semua, dapatlah 60. Okey. Sekejap. Okay, sekarang kita lihat contoh nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat sama A, B, C, D dan sebuah segi tiga sama sisi D, E, F. Kira perimeter rajah ini. Okey, kalau tengok yang ni, perimeter dia yang mana? Yang pagar. Perimeter ialah pagar. Jadi A, B, C, pergi E, pergi F, pergi D, pergi S mula. Okey, awak tengok. 10. Okey, macam mana nak tahu panjang BC? Ni ialah segi empat sama. Jadi sisi dia semua ialah 10. Segi tiga sama sisi juga. Jadi DF ni ialah 20. Okey. CD. Kalau awak lihat, just sekejap CD ni ialah 10. Macam mana nak dapat? Kalau awak lihat bentuk ABCD ni, kedudukan dia berada di tengah-tengah. DE ni kan 20. Jadi nak dapat CD 10. Okey. Lepas tu nak dapatkan perimeter, tambah je semua. Okey? Okey. Seterusnya, okey, nombor 4. Kita lihat contoh nombor 4. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat MNOP dan sebuah segi empat sama RSTU. Okey, RSTU ni segi empat sama. Okey, kita catat dulu supaya kita senang nak tengok. Cikgu lukis macam ni je. Okey, bila lukis macam ni, tandanya maksud dia setiap sisi dia sama panjang. Okey, hitung perimeter kawasan berlorek. Ni hati-hati sikit bila soalan macam ni. Berlorek. Awak tengok kawasan berlorek. Jadi kita nak tutup kawasan berlorek ni je, pagar kawasan berlorek. Awak tengok. Ada awak cikgu yang warna kuning ni. Yang tu je yang kita nak kira. Jadi sebelum kita tambah, kita kena cari dulu panjang setiap sisi. Okey, kalau awak lihat P pergi O ni, P sehingga O 36. Okey. Kalau lihat MRS dan N ni kepanjang-panjang ni, dia bagikan dia ni. MR, panjang MR sama dengan RS sama dengan SN. Okey, cikgu.
Tandakan semula warna biru. Okey ni. Panjang dia semua sama. Okey, sekiranya 36 untuk 3 bahagian. Ni 3 bahagian. 1, 2, 3. Jumlah dia 36. Jadi satu panjang ni berapa cm? Ni dia bagi kat tepi ni. Jadi 36 bahagi 3 dapat 12. Jadi kat sini 12, sini 12, sini 12. Sisi yang ni pun semua 12. Okey, MP pula. Berapa panjang MP? MP ni kita tengok yang bertentangan dengan NO. NO panjang dia 15. Jadi ni 15. Okey, sekarang kita dah dapat nilai semua sisi. Kita tinggal tambah je. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 15 tambah 36 tambah 15. Dapatlah jawapan 126. Okey, untuk hari ni cikgu nak awak buat latihan celik minda, salin lukis dan salin di dalam buku latihan, okey? Hitung perimeter kawasan Belor. Okey, cikgu bagi contoh. Yang ni senang je ni. Cikgu bagi contoh untuk soalan nombor A. Okey, perimeter kita ingat perimeter tu apa? P pagar. Pagar tu apa? Pagar tu keliling. Okey, contoh A, cikgu kira keliling ni. Tengok yang dakwah warna purple ni. Okey, sisi yang tu je yang kita kena kira. Yang bahagian dalam antara yang bertembung warna orange dengan kuning tu tak boleh kira sebab dia dinding, dia bukan pagar. Okey? Okey, sebelum kita tambah, kita kena carilah dulu nilai untuk setiap sisi. Yang A ni sangat senang sebab hampir semua sisi dia dah bagi. Tinggal yang ni je, kita tak tahu. Macam mana nak dapatkan panjang sisi ini? Kita lihat yang bertentangan. Ni, kat sini sampai sini 5. Lepas tu sini sampai sini 3. Jadi 5 tambah 3 akan dapat 8. Okey, jadi awak nak kira nanti awak tulis 8 tambah 4 tambah, oh sorry, kejap. Harap pula. Tambah 5 tambah 3 tambah 10. Dapat berapa? Okey, pastikan cikgu unit jangan lupa. Tutup buka kurungan, cikgu letak cm. Okay, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab cikgu tak nak tulis cm banyak kali. Kalau awak tak buat kurungan, nanti awak kena buat macam ni. 8 cm tambah 4 cm tambah 5 cm. Setiap sisi tu awak kena tulis cm. Jadi banyak kan? Okay, cara cepat dia awak letak kurung dekat nombor. Lepas tu awak letak cm. Jadi tulis sekali je. Okey? Okey, untuk hari ni awak jawab semua soalan A, B, C, D dan E. Okey, itu sahaja. Terima kasih.